Kerana masalahnya pemandu di dalam negara ini, masalah yang kita kenal pasti 67% daripada masalah kemalangan di jalan raya adalah berpunca daripada masalah sikap ataupun masalah pemandu yang suka memandu laju dan tidak mematuhi peraturan. Okey, Yang Berhormat, silakan. Baik. Terima kasih. Laju polis memandu laju. Baik, terima kasih Datuk Pengurusi. Saya begini, tadi Yang Berhormat sebut bahawa orang yang tak berhati dia boleh datang untuk mengambil rakaman imej dia dan sebagainya yang ada kepada pihak polis. Saya nak sebut kepada Yang Berhormat bahawa rakaman imej itu pun masih belum dimasukkan ke dalam undang-undang Akta Pengangkutan Jalan. Baru dibentang pindaan bacaan kali pertama dan belum lagi diluluskan. Bermakna bahawa saya nak sebut bahawa dia tidak kesalahan yang dikatakan rakaman imej itu tidak menjadi bahan bukti, masih belum boleh menjadi bahan bukti di mahkamah. Bermakna bahawa itu satu tindakan yang tidak berasaskan kepada undang-undang. Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan kesalahan trafik ini, yang berkaitan dengan saman eko ini, yang baru dimasukkan untuk bacaan kali pertama dalam sidang ni. Dulu pernah dibentang sekali, ditarik balik. Ditarik balik kerana ada bantahan-bantahan termasuk daripada rakan-rakan saya di sebelah BN. Kemudian baru dibentangkan dalam sidang ini bacaan kali pertama. Dia masih belum lagi dikuatkuasakan undang-undang, tidak lagi. Jadi sebab itu bagi saya katakan, oleh kerana pindaan yang akan dibuat nanti ini satu pindaan yang besar, yang sebahagian saya meneliti bahawa saya boleh terima, boleh bersetuju dengan beberapa pindaan tersebut, kerana kita bertujuan untuk nak mendidik. Oleh sebab itu saya kira bahawa kerajaan, Kementerian Yang Berhormat dan juga Kementerian Dalam Negeri, Polis harus berbincang untuk write off semua saman eko yang dah lepas. Ya. Kita mula dengan yang saman, mula dengan baru dengan undang-undang yang bakal dipina dan diluluskan dalam parlimen. Dan kemudian kita letakkan di beberapa ratus hotspot, tempat-tempat yang selalu dilihat sebagai tempat untuk mereka laju ni, untuk diletakkan kamera. Barulah itu bertujuan untuk mendidik, yang akhirnya kita akan lihat bahawa semua orang akan membawa dalam kadar kelajuan yang ditentukan. Jadi dalam erti kata yang lain, Yang Berhormat, memang tidak ada masalah dengan penggunaan kamera ini. Sebenarnya saya ingin menyatakan di sini bahawa kalau kita write off, Saudara Yang Berhormat mencadangkan di write off, berarti ianya tidak adil kepada orang yang sudah membayar. Orang yang sudah membayar bagaimana? Apabila kita write off kepada orang yang tidak membayar, tujuan kita bagi orang membayar ini ialah supaya apabila dia membayar, dia merasa bahawa dia sudah melakukan kesalahan dan dia tidak mau mengulangi kesalahan itu di masa-masa akan datang. Dan pindaan itu akan dibuat dalam masa terdekat ini adalah bagi pelaksanaan AES, untuk pelaksanaan Automated Enforcement System yang akan dilaksanakan oleh JPJ. Jadi Yang Berhormat, saya juga ingin berkaitan dengan isu banjir yang Berhormat telah bawa. Saya sendiri pernah telefon ke Alostar baru-baru ini selepas banjir, 1-2 hari selepas banjir. Mungkin Yang Berhormat masa banjir lah, tapi masa saya selepas banjir, dan saya telefon melawat ke tempat khususnya di Jalan Sultana. Dan di Jalan Sultana itu memang saya telah dapat taklimat daripada MMC Gamuda, dan saya juga telah diberitahu bahawa kerja-kerja untuk membantu supaya memastikan air dapat di-clear dalam masa banjir tersebut telah pun dilakukan. Tetapi ingin saya nyatakan di sini, sebenarnya masalah banjir di Alostar ini, di Kedah baru-baru ini, sebenarnya adalah merupakan satu masalah yang the biggest in 35 years. Saya ingin nyatakan, ada tempat-tempat yang di mana tidak ada double track, seperti di Kubang Pasu saya diberitahu yang tidak ada double track, tapi lebih tinggi banjir di situ. Sebabnya ialah kerana taburan hujan yang begitu banyak pada ketika itu. Bagaimanapun, untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya kita telah pun memberikan makluman kepada, sebelum projek ini dilaksana pun sebenarnya telah pun diminta untuk mengadakan EIA report. Dan dalam masa pelaksanaan projek landasan berkembar ini pun, the Department of Saliran, Jabatan Saliran pun terlibat dalam
pelaksanaan projek ini. Mereka juga akan memberikan teguran-teguran dan nasihat-nasihat kepada konsultan untuk memastikan supaya projek ini nanti tidak akan menimbulkan kesusahan kepada orang ramai. Jadi saya nyatakan di sini bahawa kita mengambil maklum terhadap apa juga teguran-teguran berkaitan dengan perkara ini, dan tujuan kita mengadakan projek ini adalah untuk memberikan keselesaan akhirnya kepada penduduk di seluruh, khususnya di pantai barat apabila projek PLBE ini selesai nanti. Terima kasih Datuk Pengerusi. Memang betul banjir di sebelah-sebelah tempat yang lain itu memang tak ada double track pun banjir. Banjir itu memang kerana hujan lebat, air laut pasang besar dan sebagainya. Tapi di tempat-tempat ini, macam saya sebut tadi dalam perbahasan di peringkat Kementerian Kerja Raya, disebabkan oleh projek-projek yang dibuat oleh pihak kerajaan ataupun oleh mana-mana agensi. Jadi itu yang disebabkan berpunca kerana laluan perparitan. Macam saya katakan tadi, parit dah jadi jalan, jalan jadi parit. Jadi ini masalah. Sebab itu bagi saya tadi saya kata yang Muhammad kata tadi, kalau nak write off yang Saman Eco, yang Muhammad kata ini tak adil lah kepada orang yang dah bayar. Ini tak adil lah kepada orang yang kena banjir kerana projek yang dibuat oleh Kementerian Yang Muhammad sendiri yang berkaitan dengan Kementerian Yang Muhammad. Jadi sepatutnya itu saya katakan bahawa tuntutan ganti rugi ini perlu dibayar kepada mereka. Sebab Yang Muhammad itu di kawasan perumahan, dia bukan beri kesan ekonomi kerana pasaran hartanah di situ akan terjejah, akan turun. Sebab orang nanti tak mau beli. Kalau ada perumahan baru di situ, orang tak nak beli. Sebab orang tahu kata kawasan itu pasti banjir. Kerana apa? Kerana masalah double track. Ini problem yang akan beri kesan besar pada ekonomi negara. Menteri, Itulah saya kata bahawa Menteri, balik pula sikit ya. Usi dia tak terlibat dalam bahasan tadi. Waste of time. Sit down. You are not involved in the discussion just now. So actually Menteri sikit Menteri. It's not a waste of time Menteri when it comes to law. Menteri, saya sebenarnya concern penjelasan Menteri tadi mengenai saman tadi. Sebab begini Menteri, saya cadangkan kepada Menteri rujuk balik kepada Jabatan Pegawai Negara. Kalau undang-undang tu belum lagi diluluskan, ini akan memalukan kerajaan. Kalau dibuat juga tadi, diambil duit dengan atas sebab illegality, itu tidak sah. Bayangkan kalau semua yang kena saman ni saman kerajaan, kerana kerajaan telah menggunakan saman yang tidak sah, tidak berdasarkan undang-undang diluluskan di Dewan ini. Yang berhormat, kita mengambil tindakan ini adalah atas nasihat juga daripada Jabatan Peguam Negara. Saya cadangkan kalau gini penjelasan dia kan tadi kata sebab jawatan kuasa ini telah pun dibentuk oleh KSN mempengerusikannya, dan AG adalah salah seorang daripada pegawai daripada AG Office adalah di antara yang terlibat dalam keputusan ini. Bayangkan kalau satu class action diambil oleh setiap pesaman yang berpuluh ribu. Kita mengambil maklum lah yang berhormat. Kita mengambil maklum tentang mesin belum terlambat yang berhormat ya. Yang berhormat dua hal. Satu, cadangan Batu Gajah itu di mana untuk OKU dan orang pesara dan sebagainya tidak ada apa-apa diskaun kepada mereka. Yeah, we take note of. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, jangan kita lupa obligasi kerajaan. Basic social needs ini tak boleh. Yang berhormat, saya hairan bandingan di antara bas, taksi dan sebagainya tak boleh dipakai. Ini situasi yang lain di mana itu adalah kemudahan yang patut diberi oleh sesuatu kerajaan, dan the benchmark is service kepada masyarakat. Dan jangan kita katakan ini kerana harga untuk taksi dan bas. Saya rasa itu tak boleh diterima, tak boleh langsung diterima. Dan lagi satu saya lupa nak bagi tahu. Selalu macam hari ni dia kata lepas Ipoh pukul 11.15 sampai di Kuala Lumpur 1.30. Selalu ni 10 minit lambat, 20 minit lambat. Kenapa? Selalu, bukan satu hari. I'll check on that. Minta penjelasan tambah sedikit. Ya. Saya pun selalu ambil ETS dan shuttle train ya dari Ipoh KL Central Ipoh. Tapi yang berhormat, saya rasa ETS itu perkhidmatan yang baik. Tapi kerajaan tidak harus melabelkan ia sebagai perkhidmatan pengangkutan awam premium. Sepatutnya ia dijadikan sesuatu pengangkutan affordable untuk semua lapisan rakyat. Sebab masa ini setahu saya shuttle train sambutannya amat baik. Lebih-lebih lagi cuti minggu. Tapi pada kadar RM30 sekarang promosi rate. ETS masih nampak banyak kekosongan dalam kos-kosnya. Ya, berhormat. Jadi kalau naik lepas promosi RM45.40, saya dah sangat risau. Apakah bukankah kerajaan ada objektif menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam? Ada pilihan yang berhormat, ada pilihan. Train antara bandar juga kita ada.
Train antarabanda juga telah menyediakan perkhidmatan yang jauh lebih murah, dan ini bagi orang yang kurang mampu, mereka boleh menggunakan train antarabanda sama ada kelas 2 atau kelas 3 dengan harga yang begitu berpatutan, RM12 untuk ke Kuala Lumpur. Tetapi bagi mereka macam Ipoh Barat, dia pun orang yang kira berada sikit lah, ahli parlimen, sudah tentu beliau mampu, tetapi kita akan bagi kemudahan kepada beliau sebagai MP untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi saya ingin nyatakan di sini, RM40 ini bukanlah, 40 lebih ringgit ini bukanlah murah, bukanlah begitu mahal, cuma lebih kurang less about 10 US dollar. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, saya percaya kita adalah antara yang terendah. Di negara kita ini semua perkhidmatan pengangkutan kita adalah antara yang terendah. Taksi kita antara yang terendah. Sebab itu kadang-kadang we give peanuts, we get monkey. Kalau kita mau murah, kita dapat yang tak bagus lah. Sebab itu kadang-kadang taksi kita misalnya, harga taksi kita terlalu murah, kita suppress kita punya pengusaha-pengusaha, akhirnya kita dapat perkhidmatan taksi yang tidak baik. Jadi kalau kita mau bagus, kita haruslah, bukanlah kita kata exorbitant fees, tapi dia haruslah berpatutan, kerana kita membelanjakan wang yang banyak. Kerajaan berbelanja $billion untuk membina landasan double track saja. Saya fikir kalau daripada Padang Besar ke selatan ke Johor Bahru, easily about 30 to 35 billion. Bullet Itu. train lah. Ya. You must have Bullet train kita tidak. 30 years ago. Ya. Okey, yang berhormat, saya ingin meneruskan. Sebenarnya ya. saya ingat train yang saya gunakan sekarang ETS adalah train yang saya pernah gunakan di London pada tahun 1981 di antara London dan Wales. Masalahnya kerana kita punya landasan pakai meter gauge yang berhormat. Sebab itu kita sekarang ada juga merancang, andai ETP kita merancang untuk membangunkan perkhidmatan daripada Kuala Lumpur ke Singapura dengan high speed rail. Tapi itu masih dalam peringkat perancangan. Masalahnya kerana pada ketika dahulu kita sepatutnya menaik taraf, kita sepatutnya mengubah pada peringkat awal pembinaan landasan ini dulu, sepatutnya kita mengubah kepada meter gauge apabila kita kepada standard gauge, tapi kita mengekalkan meter gauge atas alasan-alasan kos pada ketika itu, ianya perancangan yang telah dibuat berpuluh tahun, berdekad yang lalu. Jadi sebab itu kita, kalau kita mau menaikkan ke taraf standard gauge, barulah kita boleh gunakan bullet train yang berhormat. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Satu soalan pendek berkenaan dengan projek ETS ini ataupun projek landasan berkembang, khususnya daripada Seremban sampai ke Gemas. Sebelum ini Menteri Pengangkutan pernah turun ke Seremban dan mengumumkan bahawa stesen di Sungai Gadut itu akan siap sebelum hari Christmas tahun ini, iaitu kira-kira 3 minggu daripada sekarang. Dia kata train ETS itu akan sampai ke stesen Sungai Gadut. Tetapi saya nampak sepanjang landasan daripada Seremban sehingga ke Sungai Gadut, banyak lagi kerja-kerja yang belum siap. Ada jambatan-jambatan yang belum siap, ada jambatan-jambatan yang terpaksa menutup satu access road kepada satu kawasan perumahan, iaitu Taman Seremban Garden. Belum siap lagi. Menteri Pengangkutan baru-baru ini mengumumkan 25 Disember buka perkhidmatan itu sampai Sungai Gadut. Saya nak tanya, apakah status terkini? Seremban, Sungai Gadut, Gemas ini adalah merupakan kontrak yang dilaksanakan oleh IRCON, satu konsortium daripada India. Saya percaya kalau itulah jaminan yang diberikan oleh menteri saya percaya itu adalah merupakan jaminan yang benar. Saya akan cuba mendapatkan maklumat tersebut daripada kementerian saya secepat yang mungkin. Tapi saya percaya bahawa memang IRCON telah pun memberikan